Kerajaan pertimbang tamatkan pemberian subsidi telur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kerajaan pertimbang mengkaji semula pemberian subsidi telur ayam bagi grade A, B dan C. Perkara itu bakal dilakukan sekiranya bekalan telur kembali pulih dan stabil. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penjimatan dari penamatan subsidi itu dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sektor agro makanan lain yang lebih mendesak. Reformasi yang sedang diusahakan kementerian ini bukanlah kerana ada agenda politik, tapi yang dilakukan adalah untuk kebaikan dan masa depan industri padi dan beras negara. Bila kita mengambil keputusan yang tidak popular, iaitu menamatkan subsidi ayam, pada ketika itu ramai yang memperlekehkan usaha kita. Kononnya harga ayam akan melambung. Alhamdulillah, setelah subsidi ditamatkan, harga ayam tidak lagi melambung dan lebih penting lagi, negara dapat manfaat dengan penjimatan 100 juta ringgit sebulan. Justru saya berpandangan sudah tiba masanya kementerian ini mengkaji semula pemberian subsidi telur ayam bagi grade A, B dan C. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Kementerian di Putrajaya. Isu berkaitan Global Equine Service and Business Holdings, GISBH dan kegiatan ajaran sesat lain di Perak perlu diperangi habis-habisan sehingga ke peringkat akar umbi. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata perkara itu ditekankan ketika beliau menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Isnin lalu. Jelasnya laporan lengkap yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam Perak Jaib telah dipersembahkan kepada Sultan Nazrin. Jadi kepada tuanku, saya dah persembahkan tu, tuanku dia akan mengambil tindakan untuk memanggil mufti, Jabatan Mufti dan juga Jaib bagi mengambil tindakan berikutnya. Sebab kita ada majlis fatwa negeri yang perlu bersidang. Ya, tuanku pun memberi pandangan yang sama sebab ia adalah berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah, jadi kita perlu tangani dia sehingga ke akar umbi dan insya-Allah kita akan buat yang terbaik. Beliau turut menegaskan bahawa isu berkenaan akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI untuk tindakan susulan. Selain MKI, Jabatan Mufti Negeri Perak dan Jaib juga akan dipanggil untuk membantu. Bilangan penduduk terjejas banjir di Perlis terus mencatatkan peningkatan. Setakat pukul 11 pagi tadi, 681 orang daripada 223 keluarga dipindahkan ke 5 PPS. Kalau kita tengok cuaca pada hari ini, walaupun tidak hujan tetapi aliran air itu dia agak perlahan lah dan masih banyak lagi kawasan-kawasan penempatan penduduk yang dinaiki air dan ini menyebabkan mereka perlu dipindahkan ke pusat pemindahan sementara lah. Dan pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri sentiasa peka dan berusahalah untuk memastikan urusan menyelamat masa-masa di penempatan. Sebuah PPS baru iaitu SMK Syed Hassan turut diaktifkan dengan agensi pengurusan bencana negeri bersiap siaga memindahkan penduduk terjejas banjir. Baik, di Kedah, jumlah penduduk terjejas banjir di 4 daerah setakat pukul 12 tengah hari tadi menurun kepada 2,215 orang berbanding 2,505 orang pagi tadi. 5 PPS di daerah Baling yang menempatkan lebih 300 penduduk sebelum ini telah ditutup pukul 10 pagi tadi. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pahang pula mencatatkan 36 orang daripada 7 keluarga. Mereka ditempatkan di PPS Pusat Komuniti Kowa Sungai Ruwil berikutan insiden tanah runtuh dan banjir kilat di sekitar kawasan terbabit. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan.
Di Perak, menurut portal info bencana, Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan terdapat 131 penduduk terjejas banjir daripada 38 keluarga. Mereka ditempatkan di 3 PPS. Jumlah penduduk terjejas banjir di Selangor turun sedikit kepada 150 orang daripada 28 keluarga yang berbanding 152 penduduk terjejas malam tadi. Kesemua mereka ditempatkan di 2 PPS. Situasi banjir di Johor menunjukkan peningkatan dengan jumlah penduduk terjejas 612 orang daripada 170 keluarga ditempatkan di 6 PPS. Ini pula di Melaka, jumlah penduduk terjejas kekal 22 orang daripada 6 keluarga. Kesemua mereka ditempatkan di PPS SK Tehel di daerah Jasin. Seorang gadis berusia 20 tahun dipercayai hilang sejak 6 Oktober lalu. Nurul Alia Zulkifli tidak pulang selepas membuang sampah di hadapan rumahnya di Taman Temerloh Jaya di Temerloh, Pahang. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Mazlan Hassan berkata, laporan polis telah dibuat oleh bapa mangsa pada 7 Oktober. Berdasarkan maklumat, pakaian terakhir mangsa ialah baju blaus putih dengan belang biru dan seluar hitam serta memakai sandal jenama Adidas berwarna hitam. Mangsa berkulit cerah dengan ketinggian 160 cm dan berat kira-kira 45 kg. Tiada kamera litar tertutup di lokasi kejadian dan pencarian mangsa sedang dilakukan. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta berhubung dengan pihak polis di talian tertera. ASEAN mesti berpendirian tegas dalam menghantar mesej yang jelas kepada dunia bahawa blok ekonomi 10 negara ASEAN akan kekal bersatu. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, perpecahan dalam ASEAN berisiko dieksploitasi sehingga merugikan keutamaan dan kesatuan ASEAN. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ASEAN perlu terus bersatu bagi menjadi peneraju utama kepada keamanan, keselamatan dan kerjasama di rantau ini. Ketegangan global yang kini terus meningkat dan polarisasi dilihat mengatasi integrasi ASEAN. Justru negara anggota katanya perlu menolak perkara yang cenderung menyebabkan perpecahan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi plenari di Sidang Kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta Sidang Kemuncak berkaitan. Sidang Kemuncak ASEAN itu buka tirai pagi ini di Ibu Negara Laos dengan kehadiran pemimpin dari negara anggota blok itu. Acara bermula dengan Perdana Menteri Laos Sonese Siphandon dan isteri menyambut kedatangan ketua-ketua negara ASEAN di Pusat Konvensyen Kebangsaan. Malaysia diwakili Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua negara ASEAN lain yang hadir Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Naib Presiden Ma'ruf Amin mewakili Presiden Joko Widodo bagi pihak Indonesia. Datuk Seri Anwar dijangka menghadiri beberapa persidangan lain yang berkaitan termasuk Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN, Wakil Belia ASEAN dan Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN. Beliau juga akan menghadiri ASEAN Leaders Interface with Representative of Asian Youth dan mesyuarat dua hala dengan Perdana Menteri Singapura. Mengakhiri tentatif hari ini, Perdana Menteri akan menghadiri majlis makan malam anjuran Duta Besar Malaysia ke Laos di Rumah Malaysia di Vientiane. Menggariskan inisiatif terhadap sektor tertentu dalam membangunkan kecerdasan buatan AI termasuk sektor berkaitan wanita, itu merupakan fokus pejabat AI kebangsaan yang dijangka beroperasi November ini. Melaluinya, kerajaan dapat merangka polisi dalam membantu dan mengatasi masalah serta cabaran dihadapi wanita. Menurut Menteri Digital Gobind Singh Dio, golongan wanita memainkan peranan penting dalam teknologi dan digalakkan untuk menceburi pelbagai sektor dalam berperkasakan AI di negara. Buat hari ini kita telah pun melihat satu Memorandum of Cooperation yang ditandatangani di antara MDEC dan WIT. Itu adalah satu inisiatif di mana kita akan membawa lebih perbincangan
bagaimana kita boleh membantu satu sama lain untuk memperkukuhkan peranan wanita di dalam bidang teknologi ini. Beliau ditemui media selepas berucap di Women in Tech APEC Summit Kuala Lumpur. 200 organisasi keselamatan dan pemain industri dari lebih 15 negara bakal menghadiri persidangan dan Expo Keselamatan Antarabangsa Asia 2025 IC25 yang dijadual berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 20 hingga 22 Januari 2025. Acara julung kali itu merupakan kerjasama Kementerian Dalam Negeri KDN dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Persidangan bertemakan Asia Bersatu merancang masa depan keamanan dan keselamatan global melalui kerjasama penguatkuasaan undang-undang. Menurut Pengarah Pengurusan PDRM, Datuk Seri Azmi Abu Qasim, persidangan itu memainkan peranan penting dalam memfasilitasi dialog dan menggerakkan negara-negara yang menyokong bukan sahaja dunia yang lebih selamat tetapi juga rangka kerja kerjasama yang memberi kuasa kepada agensi penguatkuasaan undang-undang merentas padan. Matlamat penganjuran IC25 selaras dengan komitmen kementerian untuk membangunkan dan memperjuangkan negara-negara aman. Sementara itu, Expo IC25 dijangka menarik lebih 5,000 pelawat perdagangan termasuk jemputan khas 60 delegasi luar negara. Pasukan Civil Defence Auxiliary CDA SUK di bawah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Pahang telah ditubuhkan. Menurut Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail, penubuhan pasukan pertama oleh pejabat kerajaan negeri itu merupakan komitmen pihaknya dalam memastikan keselamatan terjamin, terutama dalam organisasi. Ini adalah lagi satu tambahan pasukan uniform selain daripada PDRM, bomber dan sebagainya. Dan kita tahu peningkatan penduduk makin ramai dan kita tidak menduga kadang ada apa-apa yang berlaku pada kita atau pada keluarga kita, dan insyaAllah IPM akan tampil salah satu organisasi yang boleh membantu sekiranya kita ditimpa perkara-perkara yang tidak diingini. Pasukan itu juga berfungsi memberi bantuan awal terhadap sebarang kecemasan yang berlaku dalam premis kerajaan negeri. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Bursa Malaysia dibuka tinggi pada Rabu menjelang minit mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka Result Persekutuan Amerika Syarikat dan data inflasi utama yang akan dikeluarkan minggu ini. Ringgit dibuka sedikit tinggi berbanding dolar Amerika pada Rabu apabila pelabur mengalihkan tumpuan kepada tahap dan kecepatan pengurangan kadar faedah Amerika Syarikat akan datang selepas yakin pelonggaran monetari akan berterusan. Sebarang pengenalan cukai baru di dalam Belanjawan 2025 perlu ambil kira matlamat jangka panjang dan konteks ekonomi semasa. Presiden Institut Percukaian Malaysia, CTIM, Soh Lian Seng berkata setiap cukai berpotensi memberi kesan positif namun tidak seharusnya membebankan rakyat atau menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Jika dilaksanakan dengan baik, cukai-cukai ini boleh membantu Malaysia mencapai matlamat jangka panjang seperti kesihatan awam yang lebih baik, peralihan kepada ekonomi hijau dan kesiap-siapan terhadap perubahan teknologi. Secara keseluruhannya, masa adalah faktor kritikal dan kajian yang mendalam perlu dilakukan untuk memastikan
keseimbangan antara peningkatan hasil cukai dan impak terhadap ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Beliau mengulas cadangan pengenalan cukai baharu antaranya cukai makanan tidak sihat dan penetapan harga karbon. Pengenalan cukai makanan tidak sihat misalnya boleh membantu mengurangkan kadar obesiti dan penyakit berkaitan. Dia juga boleh meningkatkan hasil kerajaan untuk digunakan bagi tujuan kesihatan awam. Namun, kita perlu berhati-hati agar cukai ini tidak menjejaskan golongan berpendapatan rendah yang lebih responsif terhadap perubahan harga makanan. Sebagai alternatif kepada pengenalan cukai itu, langkah mitigasi seperti subsidi makanan sihat boleh diperkenalkan. Kecoh di TikTok satu hantaran, kerajaan beri taraf warga negara kepada rakyat Bangladesh. Si penghantar hanya muat naik gambar tajuk utama laporan berita tanpa berkongsi isi kandungannya. Tindakan tidak bertanggungjawab si penghantar mengakibatkan salah faham hingga timbul kekecohan di media sosial. Semakan pasukan Biar Betul mendapati ia adalah berita yang diterbitkan 2 tahun lepas. Berita itu melaporkan KDN luluskan permohonan warga negara membabitkan 12 rakyat Bangladesh dari 2010 hingga 30 Jun 2022. Ia dilaksana mengikut prosedur perundangan ditetapkan. Tak perlu cipta persepsi buruk untuk jatuhkan sesiapa. Kepada pengguna media sosial, jangan mudah percaya hantaran di media sosial dengan hanya tengok tajuk utama. Rujuk sumber rasmi untuk dapatkan laporan penuh dan pastikan kesahihannya. Dek kerana ketandusan idea, segelintir pihak sanggup menggunakan isu lama bagi memecah belahkan kerajaan dan rakyat. Usah sebar berita tak benar meski mahu dapat jumlah pengikut yang banyak. Selain kredibiliti tercalar, tukang tular juga berisiko didakwa. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Beralih ke perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden merayu penduduk untuk menyelamatkan diri daripada taufan Milton yang kini semakin menghampiri pantai barat Florida. Sambil menyifatkan ia soal hidup dan mati, Biden berkata ia boleh menjadi bencana alam terburuk yang melanda wilayah Amerika itu dalam seabad lalu. Ketika taufan besar kedua selepas taufan Helen menuju ke arah pantai barat Florida, orang ramai bergegas memasang penghadang di rumah serta melarikan diri. Setakat semalam, Milton menjana angin berkelajuan maksimum 250 km sejam dan mengancam ribut dahsyat sehingga 4.5 meter. Kabinet Ron DeSantis berkata setiap bandar dan daerah yang berada dalam bahaya dipantau atau diberikan amaran. Syarikat penerbangan mengadakan penerbangan tambahan keluar dari Tampa, Orlando, Fort Myers dan Sarasota. Lebuh raya pula sesak dan petrol di stesen minyak habis dijual. Dalam perkara itu, Kementerian Luar Malaysia menasihati rakyat Malaysia di Florida agar kekal berwaspada ketika taufan Milton yang kini berada pada kategori 5 menghampiri pantai Teluk Amerika Syarikat. Memetik Pusat Taufan Nasional NHC Amerika Syarikat, kementerian berkata taufan itu mencatatkan kelajuan angin sehingga 281 km sejam dan dijangka melanda daratan pada Rabu malam atau awal pagi Khamis. Sehubungan itu, kementerian menasihati rakyat Malaysia yang menetap atau melawat Florida agar sentiasa berwaspada dan mematuhi semua arahan pemindahan serta keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Pihak kementerian akan terus memantau situasi berkenaan dan memberikan kemas kini diperlukan untuk memastikan keselamatan semua rakyat Malaysia di kawasan terjejas.
Draft undang-undang Israel yang akan menghentikan misi UNRWA di Gaza dan Tebing Barat akan menjadi malapetaka jika digubal. Amaran itu dikeluarkan Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres. Menurut Guterres, langkah itu akan menyukarkan usaha untuk meredakan penderitaan dan ketegangan di Gaza serta seluruh wilayah Palestin yang diduduki. There is something fundamentally wrong in the way this war is being conducted. Ordering civilians to evacuate does not keep them safe if they have no safe place to go and no shelter, food, medicine or water. Parlimen Israel pada Julai lepas memberi kelulusan awal kepada rang undang-undang untuk mengisytiharkan kononnya UNRWA ialah sebuah organisasi pengganas. Pemimpin Zionis mendakwa kaki tangan UNRWA membantu pergerakan Hamas di Gaza. Keganasan di Gaza setakat ini meragut nyawa hampir 42,000 orang termasuk wanita dan kanak-kanak. Israel tidak dapat mengesahkan sama ada calon pengganti pemimpin Hezbollah, Hashim Safieddin, meninggal dunia dalam serangan di Beirut. Jurucakap tentera Zionis, Daniel Hagari, bagaimanapun berkata pihaknya tahu bahawa Safieddin berada di kawasan yang dipedil. Hagari turut maklumkan dalam serangan itu lebih 50 anggota Hizbullah terbunuh, termasuk 6 komander. Pada Selasa, Israel mengebom kawasan kejiranan Al-Dahiyeh dekat Beirut. Terdahulu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan calon pengganti Hassan Nasrallah maut dalam serangan tentera rejim di Lebanon tanpa menamakan mereka. Singapura dan Indonesia bersetuju untuk mempercepatkan kerjasama dua hala dan serantau dalam bidang ekonomi digital. Persetujuan dicapai pada pertemuan antara Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Indonesia, Erlangga Hartarto, dan Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, di luar mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN AEC ke-24 di Vientiane, Laos. Pada pertemuan itu, kedua-dua pemimpin membincangkan beberapa isu strategik seperti rundingan perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN DEFA, program Perintis X Tech dan minat Indonesia untuk menyertai perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik. Rundingan perjanjian DEFA diramal menjadi perjanjian ekonomi digital serantau pertama yang menyeluruh di dunia. Ia mampu meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN kepada $2 trilion Amerika menjelang 2030. Kedua-dua menteri juga bertukar pandangan mengenai isu strategik dan kesannya terhadap rantau ini. Beralih ke sukan. Sejumlah 1.102 juta ringgit telah diagihkan kepada atlet Perak yang berjaya meraih pingat dalam Tamasya Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma 2024 yang berlangsung di Sarawak baru-baru ini. Kejayaan mencapai sasaran 35 pingat emas merupakan pencapaian terbaik dalam tempoh 14 tahun Tamasya Sukma di luar Perak. Penerima insentif terbesar adalah Sukan Silambam sebanyak RM58,500 selepas berjaya merangkul 6 pingat emas. Kita mendapat pingat terbanyak di pertandingan yang dibuat di luar Perak. Jadi itu satu pencapaian yang baik, mencapai target kita untuk dapat 35 emas. Walaupun kita ada satu lagi target iaitu untuk berada 5 teratas, tapi tak berjaya, tak apa, kerana yang penting adalah kita dapat pungutan emas dan juga perak dan gasa. Lebih menarik lagi, sebahagian besar daripada mereka adalah orang yang masih lagi boleh mewakili Perak 2 tahun daripada sekarang masa Sukma di Selangor. So kita ada talent yang akan meneruskan perjuangan ini. Bagi kontingen para sukma, pasukan para catur merupakan penerima insentif tertinggi iaitu sebanyak RM74,500 selepas memperoleh 8 pingat emas, 5 perak dan 2 gangsa. Menjelang saingan Malaysia Super 100 2024 minggu depan, Persatuan Badminton Malaysia BAM berharap kemasukan percuma menarik minat
menarik peminat memenuhi stadium bagi memberi sokongan padu kepada pemain pelapis negara. Kejuaraan akan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara. Setiausaha Agung BAM Datuk Kenny Goh berkata kejohanan ini penting buat pemain pelapis membuktikan kebolehan mereka dan mengumpul mata sebanyak mungkin untuk memperbaiki ranking dunia. Antara pemain pelapis yang akan bersaing dalam kejohanan berkenaan, dua pemain perseorangan lelaki, Justin Koh dan Eugene Iwi, serta dua pemain perseorangan wanita, Kay Letshana dan Wong Ling Ching. Sementara itu, Datuk Kenny berkata sambutan daripada pemain antarabangsa juga memberansangkan 340 pemain dari 20 negara akan bertanding, termasuk bekas pemain nombor 1 dunia dari India, Kidambi Srikanth. Kementerian Belia dan Sukan berharap mendapat peruntukan tambahan bagi program Podium dan Road to Gold RTG menerusi Belanjawan 2025. Tumpuan itu bagi membolehkan lebih ramai atlet pelapis dapat dicungkil bagi mengharumkan nama negara di persada dunia, yang termasuk pelapis bagi atlet para. Kita telah dijemput untuk memberikan maklum balas kepada Kementerian Kewangan dan hasrat kita adalah bajet untuk podium boleh bertambah kerana kita nak pastikan cukup duit untuk menghantar atlet kita untuk bagi pendedahan di luar negara. Yang itu satu. Yang keduanya untuk cukup duit untuk pelapis. Selalunya pelapis berlatih tetapi mereka tak dapat ikut podium, atlet podium untuk keluar negara ataupun untuk pendedahan. Pada Belanjawan 2024, 72 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh ekosistem atlet di bawah program Podium. Daripada jumlah itu, 20 juta ringgit dibelanjakan bagi inisiatif RTG dalam usaha mencapai impian emas pertama negara di Tamasya Olimpik Paris. Majlis Sukan Negara MSN akan mewujudkan Sukan Masters Malaysia. Ini sebagai platform kepada atlet veteran dan individu berusia 21 tahun ke atas untuk bertanding secara kompetitif. Menteri Belia dan Sukan Henayo berkata kejohanan itu dijangka diadakan hujung tahun ini di Ibu Negara. Ia berharap penganjurannya akan menggalakkan lebih banyak kelab sukan kekal aktif. Sukan Masters kita telah mengenal pasti 10 jenis sukan yang sesuai untuk dilaksanakan di Kuala Lumpur dulu kali pertama, dan skala bukan seperti Sukma tetapi kali pertama kita nak lakukan, kita nak buat bukan kecil tetapi kita nak tengok dulu feedback dan maklum balas dan reception lah daripada semua yang datang. Tambahnya, jenis sukan yang dipilih adalah berdasarkan umur termasuk warga emas dan senarannya akan diumum selepas MSN meluluskannya. Buat masa ini, ia masih dalam perancangan. Antara acara sukan yang akan dipertandingkan, badminton dan bowling. Saudara, sekian berita tengah hari dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.